Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, selamat berpuasa untuk semua. InsyaAllah hari ini kita dah masuk 2 Ramadan. Cikgu harap anak-anak di rumah dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Okey, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis di dalam program Tuition Online Perlis Mengaji. Okey. Saya Cikgu Sharifah Husna binti Said Alwi akan bersama-sama anak-anak hari ini dengan berkongsi dan sama-sama bersama anak-anak akan belajar subjek matematik untuk tahun 6. InsyaAllah. Okey, kita akan sama-sama tengok apa yang kita nak share ataupun kita nak sama-sama berbincang hari ini. Cikgu harap anak-anak dah bersedia, okey, dengan alat tulis, dengan buku catatan dan kalau boleh ada buku teks sekali. Okey. Alright. InsyaAllah kita akan mula dengan kita tengok apa yang kita nak pelajari hari ini. Okey. Alright. Tajuk yang kita akan belajar hari ini dan kita akan berkongsi pada hari ini ialah 2 tajuk, iaitu yang pertama ialah nisbah dan kadaran dan yang kedua ialah kebolehjadian. Okey. Yang pertama kita lihat dulu tajuk yang pertama iaitu nisbah dan kadaran. Apa itu nisbah dan kadaran? Okey, sebelum tu kita lihat dulu standard kandungan untuk tajuk nisbah dan kadaran, iaitu tajuk yang ke-10 dalam tahun 6. Okey. Standard kandungan 10.1 nisbah dan kadaran. Standard pembelajaran 1. Mewakilkan nisbah 2 kuantiti dalam bentuk A, B, A kepada B atau ditulis dalam bentuk pecahan A per B yang melibatkan nisbah. Apa yang kita nak belajar dalam tajuk nisbah ni, ada 3 benda yang kita nak bincang hari ini. Yang pertama adalah bahagian nisbah bahagian kepada bahagian kepada keseluruhan dan keseluruhan kepada bahagian. Okey, standard pembelajaran yang kedua ialah menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah. Okey. Kadaran ni anak-anak dah belajar pada tahun 4. Okey, itu adalah kadaran. Kadaran melibatkan operasi bahagi dan darab. Okey, hari ini kita fokus kepada nisbah. Okey. Alright, kita tengok standard prestasi. Tahap penguasaan mempunyai 6 tahap penguasaan. Kita tengok kepada tafsiran. Apa tahap penguasaan 1? Iaitu membaca nisbah yang diberi. Cara membaca nisbah juga kita mesti membaca dengan betul. Tahap penguasaan 2 ialah mewakilkan nisbah 2 kuantiti. Tahap penguasaan 3 ialah menentukan kewajaran jawapan bagi perwakilan nisbah 2 kuantiti.
Yang keempat, tahap penguasaan 4 ialah menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan nisbah dan kadaran. Kelima, tahap penguasaan 5 menyelesaikan masalah harian rutin yang melibatkan nisbah dan kadaran menggunakan pelbagai strategi. Dan tahap yang paling tinggi ialah tahap penguasaan 6, iaitu menyelesaikan masalah harian bukan rutin yang melibatkan nisbah dan kadaran secara kreatif dan inovatif. Okey, ini adalah tahap-tahap penguasaan yang akan murid dapat jika dapat memenuhi kriteria yang diberi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada apa itu nisbah dan kadaran. Yang pertama ialah nisbah ialah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Maksudnya kita bandingkan di antara dua nilai ataupun dua ukuran. Okey. Yang kedua ialah nisbah dua kuantiti adalah perbandingan antara dua kuantiti yang mempunyai ukuran yang berbeza. Okey, maksudnya dua kuantiti yang berbeza ataupun kuantiti yang sama tetapi mempunyai ukuran yang berbeza. Okey. Yang ketiga ialah nisbah dua kuantiti ditulis dalam bentuk A kepada B atau A per B. Nisbah juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Jika soalan minta kita tulis dalam bentuk pecahan, kita perlu nyatakan dalam bentuk pecahan. Okey, dan yang terakhir, nisbah mesti ditulis tanpa unit. Okey, nanti kita lihat bagaimana nisbah ini ditulis tanpa unit. Alright, so kita pergi ke soalan, contoh soalan. Okey, cuba anak-anak lihat gambar rajah di skrin. Terdapat 1 bola biru dan 3 bola merah. Okey, ada 3 biji bola merah dan sebiji bola biru. Mari kita bandingkan bola-bola ini secara nisbah. Okey, kita lihat cara untuk menulis dan membandingkan bola-bola ini secara nisbah. Okey, yang pertama, nisbah bilangan bola biru kepada bola merah iaitu ialah 1 kepada 3. Okey, cara membaca nisbah ialah nisbah 1 kepada 3. Okey. Jika anak-anak lihat di sini, di soalan A, nisbah bilangan bola biru kepada bola merah. Apa yang disebut dahulu ialah bola biru, kemudian bola merah. Pastikan di sini anak-anak menulis nilai bola biru dahulu, kemudian bola merah. Okey. Nisbah 1 kepada 3 ditulis nisbah 1 titik bertindih 3. Ini adalah bentuk nisbah, nilai ataupun nombor nisbah. Okey, satu ini mewakili bola biru dan 3 ini mewakili bola merah. Okey, kita tengok B. Nisbah bilangan bola merah kepada bola biru. Jika kita lihat di sini, bola merah disebut dahulu, kemudian kepada bola biru. Jadi kita mesti meletakkan nilai bola merah terlebih dahulu, kemudian ditulis nilai bola biru, iaitu 3 kepada 1. Nisbah 3 kepada 1. Okey, seterusnya, nisbah bilangan bola biru kepada semua bola. Jika kita lihat di sini, bola biru terdapat sebiji bola biru kepada semua bola. Semua bola ialah kita gabungkan bola biru dan juga bola merah, iaitu jumlah keseluruhan iaitu 4. Jadi nisbah ditulis bola biru kepada semua bola iaitu 1 nisbah 4. Okey, bola biru mewakili 1 dan 4 mewakili jumlah semua bola. Okey, ini adalah cara-cara untuk membuat perbandingan di antara sesuatu kuantiti ataupun ukuran. Okey,
Yang keempat ialah nisbah bilangan semua bola kepada bola merah. Nisbah bilangan semua bola. Semua bola disebut dahulu, maksudnya dia akan berada di hadapan lah, kepada bola merah. Okey, semua bola iaitu 4 kepada bola merah mempunyai nilai 3. Jadi ianya ditulis nisbah 4 kepada 3. Okey, ini cara untuk kita menulis nisbah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Oh, ada satu soalan di sini, persoalan. Adakah nisbah 1 kepada 3 sama dengan nisbah 3 kepada 1? Cuba anak-anak fikirkan, adakah sama nisbah 1 kepada 3 dengan 3 nisbah 1? Okey. Cuba fikirkan. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, jika anak-anak lihat gambar rajah ini, anak-anak boleh merujuk buku teks pada muka surat 157. Okey, 157 dalam buku teks. Okey, kita lihat gambar rajah ini, ada 2 kon biru, 4 kon kuning dan 3 kon merah. Bilangan semua kon ialah 9. Cuba kamu lengkapkan jadual di bawah. Okey, kalau kita lihat jadual perbandingan bilangan, okey, kon biru kepada kon kuning. Kon biru mempunyai 2, kon kuning mempunyai 3. Kon kuning ada 4. Jadi nisbah ini ditulis nisbah 2 kepada 4. Biru kepada kuning iaitu 2 nisbah 2 kepada 4. Okey. Yang kedua kita lihat kon merah kepada kon biru. Kon merah ada berapa? Kon merah ada 3 dan kon biru ada 2. Jadi kita tulis nilai kon merah terlebih dahulu nisbah kepada nilai kon biru, iaitu 3, nisbah 3 kepada 2. Okey. Daripada pernyataan di atas ni, maklumat telah diberi ataupun murid-murid boleh juga melihat kepada gambar rajah untuk membilang ataupun menyatakan bilangan-bilangan kon mengikut warna. Okey. Perbandingan bilangan di antara kon biru dan semua kon. Okey. Kita dah tahu kon biru mempunyai 2 kon, mempunyai 2 unit. Semua kon, semua ada berapa? So kita tambahlah semua. Kon biru ada 2, kon kuning ada 4 dan kon merah ada 3. So semua ada 9. Jadi nisbah ditulis dengan nisbah 2 kepada 9. 2 mewakili biru dan 9 mewakili semua kon. Okey. Okey, so dapatlah kat sini nilai nisbah dalam petak kosong. Okey, yang terakhir ialah semua kon kepada kon kuning. Semua kon kita dah tahu 9. Dan kuning, berapa kon kuning? Kon kuning ialah 4. Jadi kita tulis nilai semua kon dahulu, 9 kepada kuning 4. Jadi nisbah 9 kepada 4. Okey? Awak mesti tulis nilai yang mana yang berada di hadapan terlebih dahulu. Okey? So kita tengok apa soalan di sini. Bandingkan nisbah bilangan lelaki kepada bilangan perempuan. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, ada berapa murid lelaki dan ada berapa bilangan perempuan? Ada berapa? Dia tak kata murid di sini, dia kata bilangan lelaki kepada bilangan perempuan. So, kalau kita tengok pada gambar rajah, bilangan lelaki. Lelaki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termasuk dengan ni, guru ni. Okey. So lelaki ada 7
dan perempuan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi bilangan lelaki 7 dan bilangan perempuan 6. So, jadi nisbah ditulis bilangan lelaki 7 dan bilangan perempuan 6. Nisbah 7 kepada 6. Okey, itu cara untuk kita menulis nisbah. Okey. Baik, soalan seterusnya. Cuba anak-anak baca dan fahamkan soalan ini. Puan Samin membeli ribbon untuk menghiasi beberapa hadiah hantaran perkahwinan. Panjang ribbon berwarna hijau dan merah itu masing-masing ialah 7 meter dan 3 meter. Okey, kita lihat apa persoalannya. Nyatakan nisbah panjang ribbon merah kepada ribbon hijau. Okey, kalau kita lihat di sini ribbon merah iaitu 3 kepada ribbon hijau iaitu 7. Okey, yang kedua, nyatakan nisbah panjang ribbon hijau kepada nisbah ribbon merah. Yang ketiga, nyatakan nisbah panjang ribbon hijau kepada keseluruhan ribbon. Jumlah keseluruhan ribbon. Maksudnya kita kena tambah dua-dua bilangan. Okey? So, dan yang keempat, nisbah panjang keseluruhan ribbon kepada panjang ribbon merah. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, nyatakan nisbah panjang ribbon merah kepada ribbon hijau. Merah tadi ialah 3 dan hijau ialah 7. Jadi nisbah ditulis nisbah 3 kepada 7. Yang kedua, nyatakan nisbah panjang ribbon hijau kepada nisbah ribbon merah. Jadi hijau disebut dahulu, hijau iaitu 7 dan merah ialah 3. Jadi kita tulis nisbah 7 kepada 3. Okey. Seterusnya yang ketiga, nyatakan nisbah panjang ribbon hijau kepada panjang keseluruhan ribbon. Hijau yang kita tahu ialah 7, keseluruhan ialah 7 tambah 3, iaitu jumlah ribbon hijau dan juga merah. Okey, nisbah ditulis nisbah 7 kepada 10 atau dalam bentuk pecahan iaitu 7/10. Okey. Dan yang terakhir ialah nisbah panjang keseluruhan ribbon kepada panjang ribbon merah. Keseluruhan ribbon ialah 10 dan ribbon merah ialah 3. Jadi nisbah ditulis nisbah 10 kepada 3. Baik, adakah nisbah ini mempunyai unit ukuran? Okey. Unit ukuran memang ada, tetapi ianya tidak ditulis dalam nombor nisbah. Okey. Jika dalam soalan terdapat unit dalam ukuran, unit ukuran atau ukuran sesuatu unit, dalam penulisan nisbah kita tulis unit tidak ditulis. Okey, kita hanya menulis angka sahaja. Okey, angka sahaja. Unit kita tak tulis. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Cuba anak-anak lihat, ini adalah gambar raja yang melibatkan bentuk. Raja di bawah menunjukkan beberapa keping kad berbentuk segitiga dan bulatan. Okey, ada berapa segitiga di sini? Segitiga yang berwarna hijau iaitu ada 4 segitiga
dan 2 bulatan. Okey. Nyatakan nisbah bilangan A, segitiga kepada bulatan, B, bulatan kepada segitiga, dan C, segitiga kepada jumlah bilangan kad. Okey, so ada 3 nisbah yang perlu ditulis di sini. Baik, kita tengok penyelesaian nisbah segitiga kepada bulatan. Segitiga mempunyai 4 kad dan bulatan mempunyai 2. Jadi, nisbah ditulis nisbah 4 kepada 2. Okey, so anak-anak lihat di sini. 4 kepada 2. Adakah perlu anak-anak permudahkan 4 kepada 2? Okey, adakah boleh nisbah ini dipermudahkan? Okey, kalau dalam buku latihan, saya banyak buku latihan ataupun buku-buku aktiviti yang dijual di luar, kebanyakan latihan ini yang boleh latihan nisbah yang boleh dipermudahkan, diberi jawapan ataupun diberi jalan penyelesaian dalam bentuk termudah. Tapi dalam silibus tahun 6 untuk tajuk nisbah tidak perlu dipermudahkan. Okey, nisbah hanya perlu ditulis dan tidak perlu dipermudahkan. Adakah salah jika kita permudahkan? Tidak salah. Okey, permudahkan nisbah tidak salah. Tetapi jika awak mempermudahkan atau memberi jawapan atau nilai dalam bentuk termudah, jika jawapan yang ditulis itu salah, so nilai yang atas tadi tidak ada jawapan ataupun tidak ada nilai. Maksudnya markah tu mungkin akan dipotong atau tiada markah. Jadi berhati-hati jika dalam soalan awak mempermudahkan jawapan nisbah awak. Kalau dalam buku teks tidak perlu permudahkan nisbah. Okey, cukup sekadar menulis nisbah yang dinyatakan. Okey. B, bulatan kepada segitiga. Bulatan ada 2 dan segitiga ada 4. Jadi nisbah ditulis nisbah 2 kepada 4. C, segitiga kepada jumlah bilangan kad. Segitiga ada 4 dan jumlah keseluruhan kad ini ialah 6. Jadi nisbah ditulis 4, nisbah 4 kepada 6. Okey, pastikan apabila menulis nisbah, baca dulu soalan dengan teliti apa yang perlu ditulis dahulu. Kadang-kadang soalan ni dia trick kita, dia bagi pernyataan yang berbeza, soalan yang berbeza, dia tukar ataupun dia terbalikkan soalan daripada pernyataan. Jadi anak-anak kena hati-hati apabila menjawab soalan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat di sini. Raja di bawah menunjukkan jarak di antara 3 tempat P, Q dan R. P, Q dan R. Alright, kalau kita lihat di sini, jarak P ke Q ialah 3 km. Jarak Q ke R ialah 6 km. Okey, nampak di sini P ke Q 3 km, Q ke R 6 km. Okey, soalannya, nyatakan nisbah jarak dari P ke Q. Tengok saya cikgu gariskan di sini P ke Q kepada jarak Q ke R. Okey, P ke Q kepada jarak Q ke R. Okey, P Q ialah 3, QR ialah 6. Okey, so B, nyatakan nisbah jarak dari Q ke R. Semasa kita membaca soalan, pastikan anak membaca satu-satu ayat dan melihat kepada gambar rajah. Okey, bila kita baca dan lihat gambar rajah, kita dapat, maksudnya kita dapat nampak nilai itu. Okey, nilai yang dinyatakan. Nyatakan nisbah jarak dari Q ke R.
Q ke R. Kita nampak kat sini 6. Oh, jadi kita tahu kat sini Q ke R ialah 6 km. Kepada jarak dari P ke R. Okey, bila dia sebut P ke R, kita lihat balik kepada gambar rajah. P ke R. Dari P ke R. Maksudnya dari awal sehingga akhir. Berapa? So 3 km tambah 6 km. 9 km. Jadi kita nampaklah di sini P ke R iaitu 9 km. Okey, kita jawab soalan A. Jarak PQ kepada QR. PQ 3 km, QR 6 km. Apabila unit ini sama, kita tak ada masalah. Okey, kita terus tulis nisbah 3 kepada 6. Tidak perlu tulis unit. Tidak perlu tulis unit. Okey. Nisbah ditulis tanpa unit. Okey, B. Yang ini kita tengok. Nyatakan nisbah jarak dari Q ke R kepada jarak dari P ke R dalam bentuk pecahan. Jawapan minta dalam pecahan. Soalan minta jawapan ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi, kita tahu di sini. Q ke R ialah 6. P ke R ialah 9. Nisbah 6 kepada 9. Adakah ini jawapan? Belum lagi. Okey, soalan minta kita tulis dalam bentuk pecahan. Jadi, awak tukar sahaja kepada bentuk pecahan iaitu 6/9. Itu sahaja. Tak perlu permudahkan. Okey, tapi kalau dalam buku aktiviti yang awak buat, kalau jawapan tunjukkan dalam bentuk termudah, awak cuba permudahkan. Okey, tapi kalau dalam peperiksaan ataupun di dalam buku teks, tidak perlu permudahkan nisbah. Okey, seterusnya soalan seterusnya ialah raja di bawah menunjukkan dua buah segi empat sama P dan Q. Okey, segi empat sama, dua-dua segi empat sama. Apa maksud segi empat sama? Segi empat sama ialah mempunyai nilai sisi yang sama. Nilai sisi yang sama. Okey, P dan Q. Perimeter segi empat sama P ni ialah 16. Manakala perimeter segi empat sama Q ialah 40. Okey, ini ialah 16, ini ialah 40. Okey, jika dia beri perimeter, so dalam kita punya, awak dah fikir dah, bila perimeter dia 16, sisi ada 4. Jadi 16 bahagilah dengan 4. Okey, untuk dapatkan panjang satu sisi. Okey, bila P ialah 16, so cari panjang sisi segi 4 sama P dan Q. Perimeter P ialah 16. Untuk dapatkan satu sisi P, 16 cm bahagi dengan 4. Kenapa 4? Sebab P mempunyai 4 sisi. Jadi, kita dapatlah satu sisi, panjang sisi segi 4P ialah 4 cm. Okey, ini untuk P. Kemudian Q. Perimeter Q dia bagi ialah 40 cm. Okey, 40. Q juga mempunyai 4 sisi yang sama. Jadi, untuk dapatkan satu sisi, 40 cm bahagi dengan 4. Sama dengan 10 cm untuk satu sisi. Okey. Jadi, kita dapatlah satu sisi P ialah 4 dan satu sisi Q ialah 10. Okey. Soalannya, berapakah nisbah panjang sisi segi 4? Okey, yang ni kita dah dapat. Okey, berapakah nisbah panjang sisi segi 4P kepada panjang sisi segi 4Q?
Okey, ini soalan. Dia minta kita tulis dalam bentuk nisbah. Okey, ni panjang sisi. Baca di sini. Panjang sisi segi 4 sama P kepada panjang sisi segi 4 sama Q. Okey, panjang sisi segi 4 sama P ialah 4 kepada Q ialah 10. Jadi ditulis nisbah 4 kepada 10. Yang ini maksudnya soalan ni kita kena buat pengiraan dahulu. Apa yang perlu awak ingat ialah bagaimana untuk mencari perimeter. Tapi soalan ni dia dah bagi perimeter. Maksudnya awak kena cari ukuran keliling. Okey. Baik, cuba kita lihat soalan seterusnya. Encik Kumar membeli setin cat hijau berisi padu 2 liter. Okey, hijau 2 liter dan setin cat merah yang berisi padu 5 liter. Dia telah menggunakan 1 liter cat hijau dan 3 liter cat merah itu. Berapakah nisbah? Okey, soalan ni. Berapakah nisbah isi padu cat merah yang belum digunakan? Ini kata kuncinya. Okey, kepada apa? Kepada jumlah isi padu asal 2 cat itu. Okey, kepada jumlah asal dua-dua cat itu. Okey, kat sini saya buat dalam bentuk jadual. Okey, cuba anak-anak lihat. Warna hijau, cat hijau dan cat merah. Isi padu asal cat hijau ialah 2 liter. Okey. Isi padu asal bagi cat merah ialah 5 liter. Okey, 1 liter bagi cat hijau telah digunakan dan 3 liter cat merah telah digunakan. Bila guna mesti berkurang. Bila berkurang kita gunakan operasi tolak. Okey, so baki, kita lihat baki isi padu. Baki isi padu cat hijau iaitu 2 liter tolak 1 liter sama dengan 1 liter baki cat hijau. Dan baki isi padu cat merah iaitu 5 liter tolak 3 liter sama dengan 2 liter baki cat merah. Okey, kat situ kita dah ada maklumat. Semua maklumat dah ada kat situ. Jadi kita boleh tulis ataupun kita boleh jawab soalan. Okey. Jumlah isi padu 2 cat. Asalnya, okey, jumlah isi padu asal 2 cat itu ialah 2 liter hijau dan 5 liter merah bersamaan dengan 7 liter. Itu adalah jumlah isi padu asal 2 cat itu. Kemudian, soalan kata tadi, nyatakan nisbah isi padu cat merah yang belum digunakan. Yang belum digunakan maksudnya yang baki tadilah. Okey. Baki cat merah yang belum digunakan ialah 2 liter kepada jumlah isi padu asal 2 cat itu. Iaitu jumlah asal ialah 7. Jadi nisbah isi padu cat merah yang belum digunakan kepada jumlah isi padu asal 2 cat itu ialah nisbah 2 kepada 7. Ini yang biru ni. Nisbah 2 mewakili cat merah yang belum digunakan kepada jumlah cat asal. Okey, jumlah kedua-dua cat. Nisbah 2 kepada 7. Okey, senang je kan? Soalan nisbah adalah soalan yang mudah. Cuma awak, anak-anak kena berhati-hati apabila menjawab soalan ataupun membaca soalan. Okey, seterusnya kita lihat gambar rajah ini. Okey, berikut adalah perbualan antara Razik dan Mary. Razik, saya ada 8 biji limau. Bilangan limau saya adalah 4 biji lebih daripada kamu, kata Mary. Okey, maksudnya Mary ada 4 biji lebih. Kalau ada perkataan lebih daripada, bermaksud kita perlu tambah. Jika Razik ada 8, Mary ada 4 lebih daripada Razik. So, kita perlu gunakan operasi tambah. Okey, soalannya. Tulis nisbah bilangan limau Razik kepada bilangan limau Mary. Okey.
B. Mary memberi 1/4 daripada limaunya kepada Linda. Nyatakan nisbah bilangan limau Linda kepada bilangan baki limau Mary. Okey. Mary bagi dekat Linda 1/4 daripada limaunya. Okey, ingat 1/4 daripada. Ini semua kita dah belajar. 1/4 daripada. Apa maksud daripada? 1/4 darab dengan jumlah limau Mary. Okey, kita cari dulu berapa jumlah limau Mary. Bilangan limau Razik ialah 8 dan bilangan limau Mary ialah 8 tambah 4 iaitu 12. Okey. So, sekarang dapatlah kita tulis nisbah bilangan limau Razik kepada bilangan limau Mary. Berapa? Nisbah 8 kepada 12. Okey, ini adalah jawapan untuk A. Nisbah 8 kepada 12. Seterusnya B. Bilangan limau Linda. Linda berapa kita perlu cari? Mary beri kepada Linda 1/4 daripada jumlah limaunya. Jumlah limau Mary ialah 12. Jadi penyelesaiannya ialah 1/4 darab dengan 12. So kita akan dapat 3. Jadi Mary telah memberi 3 biji limau kepada Linda. So bilangan baki limau Mary ialah 12 ialah bilangan asal, tolak 3 yang telah diberikan kepada Linda, so bakinya ialah 9. Okey. So soalan B, nisbah bilangan limau Linda kepada baki limau Mary. Dia minta Linda dulu. Linda ialah 3 dan baki limau Mary ialah 9. Okey, kat sini awak kena hati-hati Dia minta baki, bukannya jumlah limau Mary yang asal. Baki limau Mary. Jadi Linda kepada baki limau Mary ialah nisbah 3 kepada 9. Okey, ditulis 3 kepada 9. Okey, seterusnya jadual di bawah menunjukkan bilangan pelanggan di sebuah pasaraya. Okey. Okey, dewasa 250, kanak-kanak tidak dinyatakan. Baik, nisbah bilangan pelanggan dewasa kepada bilangan pelanggan kanak-kanak ialah 2 nisbah 5. Okey. 2 ini ialah nilai bagi dewasa. Hitung bilangan pelanggan kanak-kanak yang ada di pasaraya itu. Okey, kita nak cari bilangan kanak-kanak ni. Okey. Nisbah diberi ialah nisbah 2 kepada 5. Baik. 2 itu mewakili 250 iaitu dewasa. Berapa bilangan kanak-kanak? Okey. Kalau di sini kita lihat. Saya tunjukkan sikit. Baik. 2 nisbah 5. Ini ialah dewasa. Ini ialah kanak-kanak. Okey. Diberi jumlah bilangan dewasa ialah 250 dan kanak-kanak kita tak tahu. Okey. Dalam keadaan macam ni, awak boleh buat dalam bentuk pecahan. 2 nisbah 5, 2/5. Sini sikit. 2/5. Sama dengan sini 250 per dengan berapa? Okey, sama juga. Maksudnya 2 darab berapa 250? 2 darab berapa 250? Jadi nilai ni mesti sama. Okey. Bila awak lihat di sini, 2 darab berapa 250? 2 darab berapa sama dengan 250? Okey, ini kita nak cari nilai ni. So, macam mana nak cari di sini? Macam mana kita nak cari nilai yang berada di tengah-tengah ini? Mestilah kita buat operasi bahagi.
iaitu 250 bahagi 2. Okey, so kita dapatlah nilai iaitu 125. 120. Maksudnya jawapan nilai ini ialah 125. Apabila atas darab dengan 125, bawah juga mesti darab dengan 125. Jadi 5 untuk nisbah kanak-kanak 5 darab dengan 125. So kita akan dapat 625 untuk bilangan kanak-kanak. Okey. So di sini kita akan dapat 2 nisbah 5. Sini ialah 250 dan bilangan kanak-kanak ialah 625. Okey. Okey, soalan ini memerlukan awak menggunakan ataupun membuat penyelesaian menggunakan operasi darab dan bahagi. Okey, so kita dapatlah kat sini 2 darab 125 dan 5 darab 125. Kita akan dapat 250 per dengan 625. Jadi jumlah kanak-kanak iaitu jumlah pelanggan kanak-kanak di pasaraya itu ialah 625. Okey. Baik, seterusnya kita laju sikit. Seterusnya okey. Nisbah bilangan meja makan kepada kerusi di sebuah sekolah ialah 60 kepada 90. Okey, jika terdapat 600 meja, cari bilangan kerusi dalam sekolah itu. Sama juga macam tadi. Sama juga kalau kita lihat di sini, meja 60, kerusi 90. Meja ni nilainya ialah bilangan meja ialah 600. Jadi kita fikir 60 darab berapa untuk jadi 600? Okey, 60 darab 10. Jika di sebelah ni darab dengan 10, kerusi mesti ikut sama dengan darab nilai yang sama. Nisbah meja kepada kerusi ialah 60. Bilangan meja ialah 600 iaitu 60 darab 10. Jadi bilangan kerusi juga mesti darab dengan 10 iaitu 90 darab 10 sama dengan 900. Jadi bilangan kerusi dalam sekolah itu ialah 900. Okey. Okey, cikgu rasa cukup untuk setakat ni untuk tajuk nisbah. Okey, ada satu cikgu nak share. Sekejap. Okey, cuba lihat di sini. Gambar rajah di atas, ini adalah soalan yang terakhir untuk tajuk nisbah dan kadaran. Gambar rajah di atas menunjukkan jisim tembikai, jisim sebiji tembikai dan sekotak tepung kek. Okey, kalau kita lihat di situ, tembikai itu ialah 2,500 gram dan tepung kek ialah 1 kilogram. Nyatakan nisbah jisim buah salah kat sini. Nyatakan jisim nyatakan nisbah jisim tepung kek. Nyatakan nisbah jisim tepung kek kepada buah tembikai. Okey, kalau anak-anak lihat di sini, jisim yang diberikan dalam bentuk gram dan kilogram. Okey, dalam bentuk kilogram dan gram. Okey, penyelesaian. Yang pertama, apa yang perlu kita buat ialah tukarkan jisim tembikai dan tepung kepada unit yang sama. Dia mesti menunjukkan unit yang sama dalam penulisan nisbah. Okey, jika tukar kepada kg, kedua-dua mesti dalam unit kg.
Jika ditukar kepada gram, kedua-dua jisim mesti ditulis dalam unit gram. Okey, kita lihat di sini. Ini adalah contoh. Unit gram. 250 gram untuk tembikai, nisbah tembikai kepada tepung. Jadi, tepung 1 kg bersamaan dengan 1000 gram. Kita mesti tulis dalam unit yang sama. Walaupun kita tak tulis unit di sini, tapi nilai mesti dalam unit yang sama. Okey, kalau unit kilogram, 2500 bersamaan dengan 2.5 kilogram dan 1 kilogram ialah 1 lah. Okey, 2.5 kepada nisbah 2.5 kepada 1. Ini dalam unit kilogram. Okey. Baik. So, cikgu masuk kepada tajuk yang kedua, tajuk yang paling senang, dan ini adalah tajuk yang terakhir dalam silibus tahun 6, matematik tahun 6. Ini adalah tajuk yang ke-12, iaitu tajuk yang terakhir, kebolehjadian. Okey. Kebolehjadian, apa kebolehjadian tu? So, kita tengok. Standard pembelajaran bagi kebolehjadian. Yang pertama, menyatakan sama ada suatu peristiwa dalam kehidupan harian yang mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey? Mungkin atau tidak mungkin. Ada dua. Mungkin atau tidak mungkin berlaku. Yang kedua, menyatakan kebolehjadian suatu peristiwa sebagai mustahil, kecil kemungkinan, sama kemungkinan, besar kemungkinan atau pasti. Okey, kita lihat di sini. Ada 5 di situ. 5 kebolehjadian peristiwa. Okey, kebolehjadian bermaksud kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Okey, so mengenal peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin. Jika suatu peristiwa boleh jadi atau dapat terjadi, maka peristiwa itu dikatakan mungkin berlaku. Okey, contoh peristiwa yang mungkin berlaku, sebatang pokok durian berbuah. Adakah itu mungkin atau tidak mungkin? Itu adalah contoh untuk mungkin berlaku. Kenapa kita kata mungkin? Kadang-kadang pokok durian tidak berbuah, tetapi ada dan selalunya berbuah. B. Tiada bekalan elektrik pada suatu hari. Itu adalah juga mungkin berlaku. Okey, yang kedua. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu peristiwa dikatakan tidak boleh jadi atau tidak dapat terjadi, maka peristiwa itu dikatakan tidak mungkin berlaku. Contoh peristiwa yang tidak mungkin berlaku, matahari terbit di arah barat. Yang kedua, terdapat 4 musim di Malaysia. Tidak mungkin berlaku. Okey. So, seterusnya kita lihat di sini. Contoh ini, gambar rajah ini, anak-anak boleh rujuk buku teks di muka surat 182. Okey. Sebuah kotak berisi beberapa biji guli merah, biru dan hijau. Okey. Dalam kotak tu ada guli merah, biru dan hijau. Okey, kita lihat perbualan di antara guru dan murid. Adakah mungkin guli merah dikeluarkan daripada kotak itu? Okey, ini dikeluarkan secara rawak. Maksudnya kita ambil secara rawak tanpa lihat. Okey. Adakah mungkin guli merah dikeluarkan? Okey, murid tu jawab, mungkin guli merah memang ada dalam kotak itu. Jadi kalau kita ambil pun, kita mungkin akan dapat guli merah sebab guli merah memang ada dalam kotak. Okey. Cikgu, guli biru dan hijau juga mungkin dikeluarkan. Okey. Biru dan hijau juga mungkin. Okey, cuba kita lihat staff nurse ni. Apa yang staff nurse ni cakap? Berdasarkan situasi di atas, mungkinkah guli putih akan dikeluarkan? Okey. Pada pendapat awak, adakah mungkin guli putih dikeluarkan? Okey. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin.
tidak mungkin guli putih dikeluarkan kerana tiada pun guli putih dalam kotak tersebut. Okey, guli putih tiada dalam kotak. Okey. Seterusnya, kita lihat di sini. Nyatakan mungkin atau tidak mungkin berlaku. Ada 10 hari dalam seminggu. Yang ini semua orang tahu. Semua murid tahu dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi tidak mungkin berlaku. Seorang murid gagal dalam ujian. Mungkin berlaku dan memang berlaku. Sebuah poligon ada 8 bucu. Mungkin juga berlaku sebab poligon ada macam-macam bilangan bucu dan sisi. Nombor 4, mendapat nombor 10 apabila dadu dilambungkan. Dapat nombor 10 bila lambung dadu. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin berlaku sebab dadu hanya ada 6 sahaja. 6 nombor sahaja. Robot menjadi pelayan di restoran. Mungkin berlaku sebab dah ada. Okey. Bulan Ogos ada 32 hari. Tidak mungkin berlaku sebab hari cuma ada 30 dan 31. Setahun ada 366 hari. Ya, mungkin berlaku. 366 hari ialah tahun lompat. Okey, dia berlaku selama 4 tahun sekali. Okey, kita lihat sedikit mengenal 5 kebolehjadian peristiwa. Yang pertama ialah pasti. Yang ni anak-anak kena tahu. 5 ni memang kena tahu. Kena hafal dan kena faham betul-betul. Yang pertama ialah pasti. Sesuatu peristiwa yang mesti terjadi. Hari ini hari Sabtu, esok ialah hari Ahad. Okey, itu adalah benda yang pasti. Okey, yang kedua, mustahil. Sesuatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi atau berlaku. 1 minggu ada 8 hari. Itu adalah mustahil. Besar kemungkinan. Kemungkinan suatu peristiwa untuk berlaku adalah besar atau besar peluangnya. Mendapat nombor 1 digit daripada siri nombor 1 hingga 12. Mendapat nombor 1 digit. Memang besarlah kemungkinan sebab nombor 1 hingga 12 ada berapa? Ada 9 nombor 1 digit. Maksudnya dia banyak daripada 12 tu. Ada 9 nombor yang 1 digit. Okey, itu dia kepanggil besar kemungkinan. Okey, kecil kemungkinan. Kemungkinan suatu peristiwa untuk berlaku adalah kecil atau tipis peluangnya. Contoh, mendapat huruf J daripada perkataan sejahtera. Kenapa kecil? Sebab J dalam perkataan sejahtera ni, J hanya ada 1 sahaja. Kalau kita ambil secara rawak, mungkin kita akan dapat A, mungkin kita akan dapat H. Jadi, kecil kemungkinan. Boleh tak kita cakap mustahil? Tidak boleh. Sebab J ada dalam perkataan sejahtera. Okey. Sama kemungkinan. Kemungkinan suatu peristiwa untuk berlaku atau tidak berlaku adalah sama besar. Contoh, mendapat kepala atau ekor daripada lontaran sekeping duit shilling. Kalau kita tengok, duit shilling dia hanya ada 2 bahagian. Kepala dan ekor. Jadi, bila ada 2 bahagian, maksudnya dia mempunyai bahagian yang sama. Satu-satu. Kalau kita tak dapat kepala, kita akan dapat ekor. Itu sahaja. Okey, itu yang dikatakan sama kemungkinan. Okey, kita tengok sedikit contoh. Okey, Malaysia menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos. Betul, pasti, betul tak? So, pastilah. Itu memang berlaku setiap tahun. Okey, paras air sungai meningkat apabila musim tengkujuh. Bila musim tengkujuh, paras air sungai meningkat. Betul atau salah? Besar kemungkinan, kecil kemungkinan, mustahil atau sama kemungkinan? Besar kemungkinan. Amalan pemakanan yang sihat akan menambahkan jisim badan. Okey, ini yang ramai murid salah. Murid menganggap makan makanan yang sihat akan menambahkan jisim badan ni, maksudnya dia orang fikir akan jadi gemuk. Sebenarnya menambahkan jisim badan ni bukan gemuk. Maksudnya kita akan makan makanan yang sihat, berat kita akan, maksudnya kita makin
membesar ataupun pertumbuhan badan kita akan bertambah ataupun dari kecil menjadi besar. Jadi kecil kemungkinan. Ada juga soalan ni pernah ditanya, murid jawab mustahil sebab murid menganggap makan makanan yang sihat jadi gemuk. Okey, ini tidak, ini maksudnya macam contohnya baby ataupun kanak-kanak minum susu. Susu adalah satu makanan yang sihat. Adakah berat baby ataupun berat kanak-kanak bertambah? Ya, berat manusia dari bayi kepada kanak-kanak akan bertambah. Okey, dapat nombor ganjil daripada balingan dadu. Sama kemungkinan. Kenapa sama? Sebab dadu ada 3 ganjil dan 3 genap. Apabila dia mempunyai nilai yang sama rata, kita mesti tulis sama kemungkinan. Okey, yang terakhir ialah satu hari ada 25 jam. Itu adalah mustahil. Okey. So kat sini, sebuah kotak mengandungi kad nombor 1 hingga 10. Faiz mendapat kad nombor 2 apabila dia mencabut sekeping kad daripada kotak itu. Peristiwa di atas, okey, kecil kemungkinan sebab nombor 2 hanya ada 1 sahaja. Okey. So, kat sini awak akan, anak-anak boleh buat latihan. So, dan fikir adakah itu besar kemungkinan, kecil kemungkinan, mustahil atau pasti atau sama kemungkinan. Masa yang berlalu tidak akan kembali. Betul atau salah? Apakah kebolehjadian peristiwa di atas? Masa yang berlalu tadi tidak akan kembali. Itu adalah pasti. Okey. Antara peristiwa yang berikut, manakah sama kemungkinan berlaku? Hujan turun apabila kedengaran guruh. Itu besar kemungkinan. Nombor 3 diperoleh daripada lambungan sebiji dadu. Nombor 3 diperoleh daripada lambungan sebiji dadu. Okey, dia minta sama. Okey, tak, bukan sama Nombor 3 hanya ada 1 daripada 6. Hari ini Isnin, esok ialah Selasa. Itu ialah pasti. Dan kepala diperoleh apabila sekeping duit shilling di lambung. Okey, ini adalah sama. Sebab apa? Sebab dia mempunyai nilai satu-satu, nilai yang sama. Okey, kalau tak dapat kepala, dia akan dapat ekor. Itu yang kita katakan sama kemungkinan. Alright. So, yang terakhir, okey, yang terakhir. Aiman ingin mengeluarkan sebiji guli putih daripada kotak itu. Kalau kita lihat di sini ada 7 guli hitam dan 2 guli putih. Tandakan right pada kebolehjadian dia mengeluarkan sebiji guli putih. Okey, ini dikeluarkan secara rawak. Okey, dikeluarkan secara rawak. Apakah kemungkinan, apakah kebolehjadian dia mengeluarkan sebiji guli putih? Okey. Guli putih kalau kita lihat di sini, guli putih hanya ada 2. Jadi nilai dia lebih kecil daripada guli hitam. Jadi kita tak boleh letak mustahil sebab dia ada dalam kotak itu. Besar kemungkinan, kita tak boleh letak besar kemungkinan sebab nilai bilangan guli putih lebih kecil. Jadi jawapan dia ialah kecil kemungkinan. Okey. Dan B, untuk mengubah kebolehjadian peristiwa di soalan A menjadi sama kemungkinan, beri satu cadangan yang boleh dilakukan oleh Aiman. Okey, kita nak kebolehjadian yang A tadi tu menjadi sama kemungkinan. Tadi kecil kemungkinan kan, kita nak tukar menjadi sama kemungkinan. Apa cadangan yang perlu Aiman buat? Okey, maksudnya ini adalah contoh. Masukkan 5 biji guli putih lagi. Jadi bila masukkan lagi 5 biji guli putih, bilangan akan menjadi sama. 7 biji guli putih dan 7 biji guli hitam. Itu yang boleh menjadi sama kemungkinan. Okey, ingat sama kemungkinan dia mempunyai nilai yang sama di antara 2 perbandingan. Okey. So, cikgu rasa
Setakat ni dulu perkongsian kita pada hari ini. Cikgu harap anak-anak dapat mengulang kaji pelajaran di rumah untuk tajuk nisbah dan kadaran dan juga kebolehjadian. Ini adalah tajuk yang senang dan tidak banyak memerlukan pengiraan. Okey, hanya perlu memahami soalan dan membuat latihan sahaja, insya-Allah. Okey, di sini cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.